Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Madam Noraini dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini, saya bersama rakan saya iaitu Taisya akan membincangkan sebuah topik yang bertajuk Menziarahi kubur dan menghidupkan masjid. Sebelum kita memulakan topik kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Menziarahi kubur adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan para ijma'. Para ulama mengatakan bahawa hukum menziarahi kubur saat hari Lebaran adalah sunnah, dan menurut pengetahuan, ziarah kubur merupakan amalan yang pada lazimnya lebih bersemarak di bulan Ramadan serta Hari Raya Aidilfitri. Selain itu, dalam riwayat yang lain menunjukkan ilah atau sebab ziarah kubur untuk mengingati kematian. Dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW menziarahi kubur ibunya lalu dia menangis dan orang yang di sampingnya juga menangis. Kemudian dia bersabda, yang bermaksud, aku meminta izin daripada Tuhanku untuk aku beristighfar baginya, bagi ibuku. Maka dia tidak memberi keizinan kepadaku. Dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka dia iaitu Allah SWT membenarkanku. Maka ziarahilah kubur kerana ia boleh mengingatkan kepada kematian. Kita bahaskan pula kepada adab-adab menziarahi kubur. Yang pertama, sebaik-baiknya dan disunatkan kita untuk berwuduk sebelum ke tanah perkuburan. Yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, memberi salam kepada ahli kubur. Yang keempat, duduk menghadap ke arah mukanya serta membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima, haram melakukan perkara khurafat. Yang keenam, menjaga kebersihan kawasan perkuburan dan persekitaran. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada larangan ketika menziarahi kubur. Antara larangan menziarahi kubur adalah seperti melakukan amalan-amalan yang sama sekali menyalahi adab-adab ketika mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Contohnya seperti meninggikan suara sama ada berzikir maupun berkata-kata. Yang ketiga, membuat binaan di atas kubur sama ada di dalam atau di luar kubur dengan bahan-bahan yang boleh menyerap haba panas. Contohnya seperti simen, kapur dan sebagainya. Yang keempat, meninggikan tanah kubur sebagaimana yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat pada hari ini apabila mengebumikan jenazah. Hukumnya adalah makruh tahrim kerana menurut sunnah Nabi, tanah kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal daripada atas tanah. Yang kelima, meratapi jenazah dengan menghitung-hitung kebaikannya atau menangisi jenazah dengan suara yang meraung-raung atau memukul-mukul dada atau menepuk-nepuk kepala atau mengoyakkan baju. Yang keenam, ahli keluarga si mati sibuk menyediakan dan menghidangkan makanan kepada penziarah yang hadir sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada hikmah menziarahi kubur dalam ajaran Islam. Yang pertama, menziarahi kubur dapat mengingatkan kita akan kematian dan kehidupan di akhirat.
Yang kedua, pengampunan dosa. Yang keempat, menyedarkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Yang kelima, menghindarkan diri dari cita dunia yang berlebihan. Demikian ringkas tentang merupakan nasib Ghazali dan pemikiran dalam membina mengistilahkan pertemuan jadikan masjid menarik dengan dipendiri dalam masa ibadah. Ayat Al-Quran yang berkaitan supaya kita menunjukkan masjid di dalam surah At-Taubah ayat 18 bahawasanya yang layak memakmurkan dan menghidupkan masjid Allah itu ialah orang yang beriman pada Allah dan akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Cara untuk mengimarahkan masjid: sentiasa menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lebih ke masjid. Dan ketiga, dijadikan sebagai tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir dan iktikaf. Yang ketiga, mewujudkan bilik bagi musafir. Yang keempat, mengadakan pelbagai aktiviti menarik dan aktiviti sosial seperti gotong royong dan sukan. Perkara yang dilarang di dalam masjid, elakkan menjadi tempat. Yang kedua, jangan bergaduh dan bertengkar di dalam masjid. Yang ketiga, elakkan masjid daripada unsur kepada puakan. Yang keempat, jangan menjadikan masjid hanya sebagai tempat bersumpah dalam menegakkan atau mencerca seseorang. Yang kelima, jangan biarkan berlaku sebarang aktiviti yang menghina dan memecah belahkan umat Islam. Antara hikmah-hikmah apabila kita menghidupkan masjid, dapat menyatu padukan seluruh umat Islam. Yang kedua, dapat silaturahim sama satu sama lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Baiklah, video kita sudah sampai pada hujung akhirnya. Saya berharap anda semua yang melihat video ini dapat mengamalkan, dan saya berterima kasih kepada anda semua kerana melihat video ini. Terima kasih.